WHA dan seperti yang kami dah janjikan, kami ada perkongsian iaitu demo CPR ataupun pertolongan cemas untuk dikongsikan bersama dengan anda. Dan Syira, sangat-sangat penting CPR ini kerana baru-baru ini juga tular sebuah video dan juga berita yang menyedihkan di mana sebuah kemalangan jalan raya berlaku dan bayi yang meninggal dunia itu disyaki meninggal disebabkan lemas. Ramai orang yang cuba untuk membantu tetapi tidak ada seorang pun yang tahu memberikan bantuan CPR ini. Baik. Untuk itu penting untuk kita tahu semua CPR ini dan juga penting untuk kita tahu bahawa CPR untuk kanak-kanak, untuk bayi dan juga untuk orang dewasa ini adalah berbeza dan untuk kita belajar macam mana agaknya cara untuk buat CPR ini pastinya bersama kami di sebelah kami telah berdiri 3 individu. Kalau boleh saya perkenalkan Puan Suhaida Muhammad Tan Darius. Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum. Di tengah pula adalah Puan Fazidah Hisham dan di hujung sekali adalah Encikku Muhammad Atifku Aziz. Assalamualaikum. Sihat tiga-tiga? Alhamdulillah. Okey, baik Puan Suhaida, mungkin kita mulakan dengan perkongsian bagaimana untuk melakukan CPR terhadap bayi ataupun kanak-kanak sebab tadi dah kongsikan berita yang mendukacitakan tu kan. Jadi kita terus berkongsi. Mungkin Puan Fazidah dan Cikgu Atif akan tunjukkan demonya ya. Silakan. Kalau apa yang perlu kita tahu apabila ingin melakukan CPR terhadap seorang bayi? Okey. So yang paling penting sekali kita kena tahu teknik. Because seperti yang dikatakan tadi, bayi, kanak-kanak dan juga dewasa teknik ini adalah berbeza. Dan kebanyakan bayi dia punya masalah bila dia tidak bernafas adalah masalah pernafasan. Mungkin kita mulakan kanak-kanak. Kita pun boleh duduk sekali ya. Contoh kita yang pak baby lemas macam yang kejadian yang telah berlaku. Pertama sekali kita kena bawa baby tadi keluar ke tempat yang selamat. Cara angkat baby itu mungkin boleh terangkan juga. Untuk angkat baby kita kena make sure kita angkat baby dalam keadaan yang ke bawah sikitlah. Dan juga selamat. Kita bawa ke tempat yang selamat, you juga selamat. Baik. Alright. Kemudian yang kedua, yang paling penting you kena respon. Untuk baby kita akan respon di tapak kaki. Baby kuat. Alright. 2 kali at least. And then kalau tak ada respon because kita ada layman di luar, kita terus minta bantuan. Kita tepuk tapak kaki bayi menggunakan 2. Yes. 2 jari ini. 2 jari. Sekuat yang mungkin. Ya, betul. Dan bayi ini biasanya yang teknik kita gunakan adalah bayi yang berumur 1 tahun ke bawah teknik ni ya. Lepas kita panggil minta bantuan, make sure because sekarang di zaman viral, bila kita minta bantuan kita kena cakap kakak baju biru boleh call kat ambulans 999 dan datang balik ke sini. Because sometimes bila ada rescue, diorang takut panik masa hilang. Alright. Kemudian apa yang penting kita kena check dia punya pulse. Nadi bayi adalah di brachial lah dekat bahagian ni. Di sini. Siapa ada baby ataupun anak boleh je check, nanti you akan rasa. Baik. So dalam 10 second macam tu dan juga pernafasan tak ada, terus start dengan compression. Compression baby ya. Untuk baby macam mana landmark dia? Kita kena make sure pastikan nipple line atau puting tu tadi. Dicari puting dia dan ambil 3 jari ataupun 2 jari bawah nipple line di center dan you press. Cuba. So compression adalah 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30. So 30. Dia kena betul 30. And then you bagi pernafasan. Because baby kita kena bagi pernafasan, kena cover mulut dan hidung. Maknanya mulut kita kena besar. Dan kita kena bagi pernafasan sebanyak 2 kali. Baik. 1. Kita hembuskan. Ya, betul. 2. Maknanya kita blow bagi pernafasan dan kita ulang balik tekanan tadi sebanyak 30 juga dan bagi pernafasan 2 selama 5 kitaran. Baik. 5 cycle. Baik. Bila kita tekan tu mungkin boleh kongsikan berapa banyak pressure yang gunakan. Mungkin ada yang takut kan. Kedalaman kalau ikutkan kedalaman perlu 4 cm ataupun 1.5 inch. Tapi because dalam kajian sebenar macam layman kita tak alamat berapa dalam ni kan kita tak berapa sure. So you kena make sure badan you ke depan dan you agak. Nampak? Dia akan nampak jantung dia punya dada ke dalam. Yalah sebab kita takut kita guna kekuatan yang terlalu banyak kan. Tapi dalam keadaan emergency
the important thing selamatkan nyawa. Ya, betul. Alright, the important dia patah ke whatever belakang cerita. Yang penting selamatkan nyawa. Okey, baik. Tadi Puan ada bagi tahu kita kena lapikkan sekitar hidung dan juga mulut bayi. Untuk situasi kecemasan, bolehkah kita guna apa sahaja kain yang ada depan depan mata kita? Ataupun ini adalah kain tertentu? facial yang special. Ini untuk practical sahaja. The real situation mouth to mouth. Tak ada lapik. Please, please tak ada hidung, tak ada apa, no. Not effective at all. Baik. Nasib baik. Jadi, yes. Nasib baik tak ada. Special training. Kalau tak adalah. Kalau tak kan kita nak cari kat mana kain kita nak cari. Betul. Okey, baik. Jadi buat sebanyak 5 kitaran tadi. 5 kitaran, lebih kurang 100 ke 120 kali. Dalam 2 minit lah macam tu. Kalau ada orang yang boleh jaga masa, jaga masa. Okey, itu kalau bangun tak ada masalah, kita boleh hentikan CPR kita. Sekiranya tak menunjukkan sebarang respon, apa perlu kita lakukan? Terpaksa continue sampai medik team datang. Kita kena tolong sampai medik team datang. Sampai dia survive. Kita punya aim adalah untuk selamatkan nyawa. Kita tak boleh give up. No. Especially baby. No, never. Kita kena try our best. Baik, sebelum kita ke CPR untuk dewasa, satu soalan. Puan Syuhada, kalau baby tu tak respon, mungkin ada orang macam, baby, dia angkat goncang. It's wrong. It's wrong. Because walaupun kita tahu lemas, layman fikir, because banyak air, betul? So dia aim, tonggingkan. Air tak akan keluar. Because kenapa? Bila paru-paru penuh dengan air, pernafasan terhenti, jantung berhenti, that's why kita kena compress. Baik, Puan Syuhada. Jom kita ke orang dewasanya pula. Mungkin Cik Kuatir boleh terus mulakan juga. So untuk dewasa. First kali sama juga, danger, bawa dia ke tempat yang selamat, semua dua-dua selamat. Baik. Yang kedua, respon. Check for the response. Cik okey, Cik? Cik okey, Cik? 2 kali. Kalau tak ada respon, terus call for help. Sama juga. Baju hitam, tolong call ambulance 999. Because in panic, semua orang tak tahu nombor apa. Alright. So dah sampai, check pulse. Kat mana kita check pulse, semua orang boleh pegang sini. So ini adalah pulse untuk dewasa. Puan, minta maaf saya mencela sekali lagi. Kita kena sentuh dekat mana tadi? Dekat bahu. Yes. Lock and keras. Kena bahu, tak boleh pipi, perut semua tak ada. Because dia lagi cepat sedap. Baik. Teruskan. Alright. So dah check pulse tak ada, kat carotid pulse tak ada. So kita terus buat dengan compression. Start compression. Kita check di sini nadinya. Ya, di sini. You boleh rasa dia ada longkang kat sini kan? Baik. So macam mana kita nak tahu mana letak tangan, betul? First kali kita tengok dia punya tulang kita panggil tulang senam lah atau tulang dada. Letak tangan di center of the sternum tadi. Tengah. Tangan kita teknik kena betul. Kita gunakan tapak tangan. Alright, macam ni kita lock. Dan tangan you kena straight. You tak boleh beng. Maksudnya elbow kena straight lah. Betul. Kita akan compress sebanyak 3 buluh juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin boleh berikan Syira untuk mencuba. Awak saya Boleh. Tak boleh. Syira boleh saya cuba supaya dapat feel lah juga kan. Izinkan saya belajar hari ini. Ya. Okey. Para penonton, saya masih belajar untuk lakukan CPR. Jadi beri saya ruang. Betul macam ni? Tangan interlock. Lock elbow begini. Tapak di depan sikit, di tengah-tengah. Di tengah sini. Betul. Nampak line ni kan? Dia ada line kan? Center. Yes. Di sini? Yep. Okey. Begitu Alright. Macam tu. Ya. Bahu ke depan. Jangan angkat tangan. Bulok. Berat kena ke depan. Berat kan maksudnya kita. Posisi kita juga kena betul. Ya, betul. Position tak betul, dia tak efektif. Baik. Bahu ke bawah. Baik. Berat kan? 1, 2, 3. Lagi. Kedalaman dia adalah 5 cm. Yes. Kita gunakan kekuatan kita sehabisnya, betul? Betul. Ini supaya kita tahu cara yang betul dan salah. Kita boleh buat comparison lah kan. Dan Puan Syuhada, kalau seseorang itu adalah seorang yang besar dan kecil, frame mereka berbeza, berat badan berbeza, apa yang harus kita tahu? Untuk dewasa, berbeza kurus ke, besar ke, perbezaan tak ada. Sama saja. Tetap kita gunakan 2 tangan. Tapi cuba untuk kanak-kanak tadilah, kanak-kanak berumur 1 tahun dan ke akhir balik ataupun 12 tahun lah kan. Tapi depends. Kalau you tengok kanak-kanak 12 tahun, badan dia besar. You guna 2 tangan. Tapi you tengok kecil, you guna 1 tangan macam ni. So boleh pegang lah kalau you nak lock. School age. Sebelah sahaja. Faham. Baik. Dan kita bercakap mengenai CPR ini, kenapa pentingnya untuk setiap seorang lah sebenarnya, setiap seorang daripada kita tahu dan kat mana kita boleh belajar untuk buat teknik CPR yang betul ni sebenarnya? Sebenarnya
kesedaran mengenai CPR amat penting. Okey, kenapa? Kerana kebanyakan kes sekarang kalau kita tengok adalah disebabkan oleh serangan jantung. Anywhere you pergi, everywhere you pergi, suddenly ada patient collapse. Even tadi dalam family kena at least seorang. Okay. So bila you tahu ilmu ataupun knowledge tentang CPR, you boleh dapatkan selamatkan satu nyawa. So it's very important. Selain daripada serangan jantung, kadang-kadang ada tercekik. Okay, asal tercekik and then dia block, tak bernafas, dia collapse. So kita panggil dia collapse sedar, dan CPR juga yang kita akan buat. Okey, baik. So it's very important. Okey, dan dalam situasi kecemasan tidak perlu kita fikirkan sama ada wanita lelaki itu tidak, dah memang penting untuk kita membantu mereka untuk mendapatkan semula nyawa mereka. Okey, tadi untuk kanak-kanak 5 cycle, untuk dewasa berapa cycle? 5 juga. Okey, baik. 2. Okey, sama juga kalau tak sedar kita kena call 999. Make sure bercakap, aim dan juga datang balik. Ya, silakan. Sebelum kita proceed, kita dah minta bantuan. Jadi sementara kita proceed, bantuan akan tiba. Okey, bantuan dalam perjalanan sekurang-kurangnya kita dapat kurangkan waktu pergerakan itu. Okey, baik. Okey, baik. Saya rasa banyak yang dikongsikan oleh tim Puan Suhaida, dan mungkin di akhir ini ada apa-apa pesanan untuk penonton yang sedang menonton sekarang ini? Okey, untuk penonton-penonton semua, especially wanita hari ini kan. So, belajarlah kata orang CPR. Kenapa? CPR ni amat penting. Even sebagai layman sekalipun kita boleh buat. Okay, bila you belajar, you dapatkan selamatkan nyawa. Even you tak akan menyesal. In case kalau you tak tahu, you punya family member sendiri mati disebabkan knowledge you tak ada. Because sekarang banyak tempat kita boleh belajar. Make sure you belajar di tempat yang betul. Okey, baik. Dalam situasi yang cemas, every second counts. Yes. Okey, baik. Okey, baik. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Suhaida Muhammad Tan Darius, Puan Fazidah Hisham dan juga Encikku Muhammad Atifku Aziz atas perkongsian ilmu sebentar tadi, dan kami harapkan juga penonton-penonton di luar sana dapat manfaat sebaiknya, dan juga dalam situasi kecemasan juga tolong gunakan ilmu ini sebaiknya. Okey, sekejap lagi kita ada segmen yang menarik untuk anda. Makan-makan sikit je. Tapi apa pun, terus kekal bersama dengan kami. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Bukan menu ikan yang pasti. Aduh, habis tu menu apa? Tergelak semua selepas ini. Kembali selepas ini.